Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan bincang latihan minda 4.1 di bawah modul yang keempat, iaitu buku catatan pertama tingkatan 4. Soalan ni boleh kita rujuk di muka surat 96 di buku teks. Okey, soalan yang pertama iaitu berikan maksud buku catatan pertama. Buku catatan pertama ialah buku catatan asal perniagaan bagi setiap urus niaga yang berlaku. Okey, untuk kita lebih terperinci dia punya definisi, kita rujuk di buku teks. Okey, yang ni buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Okey. Buku catatan asal ni segala urus niaga yang berlaku akan direkodkan dalam buku catatan pertama. Daripada mana kita nak tahu urus niaga tu? Okey, urus niaga tu melalui dokumen. Okey, dokumen sumber. Okey, dokumen sumber seperti resit, bil tunai, invoice, keratan cek, memo dan sebagainya. Okey. So daripada dokumen tu, okey, itulah urus niaga yang berlaku, kemudian akan dipindahkan ke buku catatan pertama. Okey, itulah maksud dia. Buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Okey, soalan yang kedua, nyatakan jenis-jenis buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama ni dalam perakaunan ada 3. Okey, iaitu jurnal, okey, kemudian yang kedua buku tunai, yang ketiga ialah buku tunai runcit. Okey, so kalau ikut kat sini buku teks ni, okey, buku tunai, okey, kat sini kan jurnal, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Okey, macam mana bentuk jurnal? Okey, kita boleh rujuk di buku teks. Okey, inilah bentuk jurnal. Okey, dalam buku teks tu, okey, dia ada dia akan tulis jurnal am, ada tarikh, ada butir, ada folio, ada debit, ada kredit. Okey, ni jurnal. Okey, ni ada jurnal am. Okey, dan juga ada satu lagi jurnal khas. Okey, kalau jurnal khas dia ada ni lah. Jurnal khas bezanya dia ada kat sini. Okey, ada nombor dokumen dengan jumlah. Okey, kalau jurnal am debit kredit. Okey, untuk jurnal khas, okey, berbeza dengan jurnal am dekat sini, dia beza dekat sinilah. Okey, ada nombor dokumen dengan jumlah. Kalau jurnal am dia debit kredit. Okey, jurnal khas ni ada 6. Okey, jurnal belian, jurnal pulang, jurnal belian, jurnal jualan, okey, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Okey, so itu dia punya ni lah. Okey, di bawah jurnal. Okey, so kalau buku tunai, okey, buku tunai dia okey, bentuk dia macam ni. Okey, buku tunai dia akan ada tarikh, butir, folio, diskaun diberi, okey, ada laju tunai, ada laju bank. Okey, kemudian dekat sebelah kredit beza, ada diskaun diterima, ada tunai, ada bank. Okey, kegunaan folio ni dia akan tulis, okey, daripada mana sumber dia. Okey, so contoh baki bimi daripada JA1, maksudnya daripada sumber jurnal am 1. Okey, kalau LJ ledger jualan. Okey, LA ledger am. Okey, kegunaan folio ni maksudnya rujukan daripada mana. Okey, so kalau perpesaan untuk perpesaan folio ni tidak ditekankan. Okey, maksudnya kita tak tunjukkan folio pun tak apa. Okey, kalau kerja khusus, okey, yang kita buat kena ada lah. Okey, kena ada folio. Okey, kalau buku tunai runcit, okey, berbeza dekat sini. Okey, dia ada tarikh, butir, folio, nombor voucher,
penerimaan, pembayaran. Ada penerimaan, ada pembayaran, kemudian dia ada analisis bayaran. Alat tulis, pos, belanja pejabat, folio ni untuk rujukan lah, dan juga pelbagai. So ni bentuk buku tunai runci. Maksudnya urus niaga yang kecil-kecilan, seperti apa, beli alat tulis, bagi pintu, bayar pos laju, bagi paip. So yang belanja-belanja kecil ni dia akan letak dalam buku tunai runci. So dia anggap juga buku catatan pertama. So kalau ikut definisi, definisi jurnal, buku tunai buku catatan asal, buku catatan asal atau buku catatan pertama yang digunakan untuk merekodkan semua urus niaga mengikut kronologi dan juga urutan tarikh. Maksudnya apa-apa yang berlaku akan rekod di jurnal. Biasa jurnal ni kalau selain daripada urus niaga tunai dan juga bank. Kalau buku tunai merekodkan semua penerimaan, pembayaran, wang tunai dan juga cek. Tunai dan juga cek akan direkodkan dalam buku tunai. Buku tunai runci merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan amount yang kecil dan tidak sesuai dibayar dengan cek. Maksudnya nilai tu sangat kecil lah. Tak sesuai dibayar dengan cek ni, mungkin kurang daripada RM100. Latihan minda 4.2. Kita boleh rujuk di muka surat 104. So kita baca soalan yang pertama. Nyatakan 3 urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am. Sebenarnya ada 6. Ada 6 urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am, yang perlu direkodkan. So kita lihat kesemuanya lah, ke-6 tu dalam buku teks. So catatan yang pertama, dalam jurnal am, catatan pembukaan. Ini yang pertama. Untuk kita rekod dalam jurnal, catatan pembukaan. Catatan pembukaan ni adalah bila kita mulakan perniagaan. Contoh kita masukkan modal, duit berapa ringgit, masukkan apa lagi, masukkan kenderaan dan sebagainya, kita akan rekodkan dalam jurnal am. So dalam jurnal, catatan pembukaan sama ada kita mulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan. So kita akan rekod di jurnal, jurnal am. So tahun pertama, kalau kita tahun pertama rekod di jurnal, tempoh perkawinan yang berikutnya, kita akan mulakan dengan jurnal. Kita pindahkan baki-baki yang sebelum ni. So itulah catatan pembukaan. Yang kedua ialah belian aset bukan semasa secara kredit. Apa-apalah apa yang kita beli aset bukan semasa, seperti kenderaan, membeli perabot, membeli apa lagi, membeli kelengkapan dan sebagainya, tapi secara kredit. Membeli aset bukan semasa secara kredit akan rekodkan dalam jurnal, iaitu jurnal am. So kalau beli aset bukan semasa secara tunai ataupun bank, itu dah direkod dalam buku tunai. Yang ketiga ialah jualan aset bukan semasa secara kredit. Maksudnya mungkin kita mempunyai lebih kenderaan, maksudnya kenderaan yang tak digunakan. So kita boleh jual kenderaan tersebut, sama ada secara tunai ataupun secara kredit. Kalau secara kredit ataupun secara hutang, so kita kena rekod dalam jurnal, iaitu jurnal am. Jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang keempat ialah ambilan aset bukan semasa. Ambilan aset bukan semasa ni maksudnya pemilik mengambil aset bukan semasa. Contoh dia nak ambil perabot, dia nak ambil apa, meja, meja yang terlebih dalam pejabat dia, dalam kedai dia. So dia nak ambil meja tersebut nak digunakan untuk anak dia, untuk anak dia belajar, belajar di rumah.
So kita akan rekod di jurnal am. Okey, sebab dia tak ada melibatkan tunai dengan bank. Okey, tunai dengan bank, selain daripada tu, so kita rekod dalam jurnal. Okey, itu jurnal am. Okey, so kalau contoh kat sini ialah mengambil rak pameran, okey, untuk kegunaan peribadi. Okey. Okey. Okey, yang kelima ialah ambilan barang niaga. Okey. Okey, ambilan barang niaga ni contoh kedai kita, kedai runcit. Okey, kedai runcit. So kita mengambil apa? Okey, mengambil gula. Okey, mengambil gula untuk kegunaan rumahnya. Okey. So bila dia ambil gula, okey, ambil barang niaga lah, sebab dia jual barang tersebut. So dia ambil, okey, gula mungkin 2 kilo. Okey, gandum mungkin 2 kilo. Okey. So dia ambil untuk kegunaan keluarganya. So dia akan rekod dalam jurnal. Okey, jurnal am. Okey, mengambil barang niaga. Okey, mengikut jenis perniagaan. Okey, kalau jenis perniagaan tersebut mungkin dia jual apa? Okey, mungkin dia jual peralatan elektrik. Okey, so dia ambil satu peralatan elektrik seperti televisyen. Okey, televisyen, TV dia ambil untuk kegunaan rumahnya. So itu dianggap mengambil barang niaga. Okey, so akan direkodkan dalam jurnal am. Okey, maksudnya selain daripada tunai dengan bank lah. Okey, kalau dia ambil tunai dengan bank, so itu dah rekod dalam buku tunai. Okey, yang terakhir ialah yang keenam, iaitu modal tambahan selain daripada bank dan juga tunai. Okey, modal tambahan selain tunai dan bank. Maksudnya pemilik memasukkan modal, okey, dalam bentuk aset. Okey, dalam bentuk aset kan semasa. Contoh memasukkan kenderaan, memasukkan lori, memasukkan kereta, okey, ataupun memasukkan perabot. Okey, apa lagi? Okey, memasukkan apa-apa aset bekas masa, okey, selain daripada tunai dan juga bank. Okey, so akan direkodkan dalam jurnal, okey, iaitu jurnal am. Sebab apa? Kenapa selain daripada tunai dengan bank? Sebab tunai dengan bank ni adalah dia ada satu buku dia, okey, iaitu buku tunai. Okey, apa-apa tunai dengan bank, urus niaga, semuanya direkodkan dalam buku tunai. Okey, kalau dia tak sebut tunai dengan bank, okey, contoh kat tadi lah, okey, contoh tadi dia ambil, kalau kat sini memasuk kenderaan, okey, so akan direkodkan dalam jurnal am. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang kedua, rekodkan urus niaga berikut dalam jurnal am. Okey, so kita akan gunakan jurnal lah. Okey, kita akan gunakan jurnal. Okey, kat sini ambilan inventory bernilai 450 untuk kegunaan pribadi, pemilik bawa masuk kenderaan pribadi bernilai 12,000 ke dalam perniagaan. So kita akan lihat macam mana catatan di jurnal. Okey, jurnal am. Okey, so kat sini, okey, jurnal am. Okey, kita mesti buat dulu dia punya ni tarikh, okey, butiran, folio, okey, ataupun kita abaikan saja. Kemudian debit dan juga kredit. Okey. Okey, untuk A okey, tarikh tak diberilah. So kita tulis je A. Okey. Okey, rekodkan urus niaga. Okey, ambilan inventory bernilai 450 untuk kegunaan pribadi. Okey. Dia mengambil inventory, okey, untuk kegunaan peribadi. Okey. So peribadi ni mesti direkod sebagai ambilan. Okey, ambilan. Okey. Inventory, okey, memang ada akaun lah, akaun inventory. So mana satu yang debit, mana satu yang kredit. Okey, ambilan memang kedudukannya sebelah debit. Okey, dia bukan belanja, dia bukan aset. Dia adalah catatan kontra bagi modal. Okey, kalau modal, kalau ikut asas dia, modal ni dia adalah kedudukannya sebelah kredit, iaitu kita panggil apa? Equity pemilik. Okey, asas dia. So ambilan ni akan jadi debit sebab dia catatan kontra, okey, iaitu mengurangkan akaun berkaitan. Okey, so ambilan debit, okey, ambilan debit, okey, 450. Kemudian, okey, kemudian inventory, okey, so automatic
satu debit satu kredit, ke inventory akan jadi inventory akan jadi kredit. Okey. Inventory kenapa di sebelah kredit? Kita kena ingat asasnya inventory adalah di bawah aset, ataupun aset semasa. Aset semasa ni kedudukannya di sebelah debit. Di sebelah debit. Inventory tapi bila kita ambil barang, bila kita ambil barang niaga, so dia akan jadi kredit. Sebab kalau debit ni dia bertambah inventory, so kalau sebelah kredit ni berkurang. Tu asas dia. So kita rekod sebelah kredit inventory sebab dia mengurangkan inventory, sebab kita ambil barang niaga. So itu catatan untuk A. Untuk B, pemilik membawa masuk kenderaan peribadi bernilai 12,000 ke dalam perniagaan. Dia bawa masuk kenderaan. Bawa masuk kenderaan bernilai 12,000 ke dalam perniagaan. Dia masuk dalam perniagaan dia. So kenderaan satu akaun lah. Satu lagi ialah kalau bawa masuk, maksudnya kalau masuk dia boleh jadi masukkan duit tunai dengan bank. Kalau masuk aset bukan semasa, kalau dia masuk dia bagi sebagai modal. So macam modal lah. Modal. So kita nak rekod dia. B. Bila kita masuk kenderaan ni, so kenderaan ni akan bertambah. Kalau bertambah debit kredit. So kita tengok asas dia. Kenderaan di bawah aset, iaitu aset bukan semasa. Apa-apa aset kalau bertambah dia sebelah debit. So kita rekod kenderaan di sebelah debit sebanyak 12,000. Kemudian satu lagi ialah modal. Modal 12,000. Modal, kita tahu modal ni memang di sebelah kredit, sebab dia adalah equity pemilik. Kalau sebelah kredit ni maksudnya bertambah. So untuk ni basic ni macam ni lah. Untuk kamu ni aset, ni sebelah debit, aset belanja. Aset belanja, liability, liability, equity, equity dan juga hasil. Yang ni kita kena ingat lah. Yang kena ingat asas dia, di mana debit, di mana kredit. So aset debit bila bertambah, belanja debit bila bertambah. Kalau liability bertambah sebelah kredit, equity hasil bertambah sebelah kredit. Kalau berkurang di sebelah debit. So kat situ dia punya asas dia. So tu dia punya ni lah jawapan dia. So kita menjawab nombor 2. Nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ialah jenderaan berikut diperolehi daripada rekod perakaunan seorang peniaga. Jenderaan diberi Jun 2, ada P, ada Q, RM240 dan juga RM240. Ada debit, ada kredit. So ada dia punya keterangan bawah dia. Ambilan perabot pejabat untuk kegunaan keluarga. Apakah P dan Q? Ambilan perabot, mengambil perabot untuk kegunaan keluarga. Kalau melibatkan peribadi, untuk anaknya, untuk pemilik, untuk keluarga, so dia anggap sebagai ambilan. Ambilan, dia akan jadi sebelah debit. Ambilan akan jadi sebelah debit. So P ni adalah ambilan memang sebelah debit. Iaitu dia adalah catatan kontra bagi equity pemilik. Apakah Q? Dia mengambil apa? Dia mengambil perabot. So kredit adalah perabot. Perabot, ataupun perabot pejabat, untuk kegunaan keluarganya. Biasanya debit dia ke kiri, kalau kredit ni dia masuk ke kanan sedikit. Dia punya rekod dia mesti ke kanan sedikit. Maksudnya ke depan sikit. Nak kita nak pastikan bahawa itu adalah sebelah kredit. So itu dia punya jawapan dia.
Okey, so kita dah menjawab soalan latihan minda 4.2. Okey, semoga video ini bermanfaat. Okey.